Israel menghentak 12 pesawat pejuang ke United Kingdom, manakala Spanyol mencatatkan 12 kematian pada hari yang dicirikan oleh pergerakan tentera yang diselubungi kesunyian. Dan oleh satu tragedi awam yang masih boleh bertambah buruk. Pemerhati penerbangan telah merekodkan pesawat pejuang mendarat di pangkalan British Rafi Fairford selepas beberapa bulan ditempatkan di Israel. Detasmen itu telah tiba di pangkalan udara Ofda di padang pasir Negev pada bulan Februari, ketika Washington meningkatkan kehadirannya berikutan perang dengan Iran. Kini, pemergian pesawat-pesawat ini menimbulkan persoalan besar. Pengurangan kekuatan, rotasi operasi atau penarikan sebagai langkah berjaga-jaga aset-aset mahal sebelum satu lagi peningkatan ketegangan. Pada masa yang sama, Spanyol menghadapi satu tragedi di selatan, di mana kebakaran hutan telah merebak berhampiran Los Galardos di wilayah Almeria, menjejaskan penduduk dan pelancong serta menyebabkan mangsa ditemui di dalam kenderaan dan di laluan melarikan diri. Amarum pertama melaporkan 12 orang maut dan 23 hilang, manakala Kemas kini seterusnya daripada pihak berkuasa dan agensi utama menunjukkan sekurang-kurangnya 11 orang maut dan 19 hilang. Washington berundur atau hanya menukar posisi. Kenapa pesawat pejuang itu meninggalkan kawasan itu? Kenapa sekarang? Bagaimana pergerakan ini mengubah risiko tercetusnya satu lagi peningkatan ketegangan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Di Israel, tiada pihak berkuasa yang mengumumkan bahwa pengunduran itu menandakan tamatnya misi atau peperangan. Pada 24 Februari 2026, pihak berkuasa Amerika mengesahkan bahwa kira-kira 12 F-22 telah mendarat di Israel. Ketika tekanan terhadap Iran meningkat, imej satelit yang dikeluarkan pada tempo itu menunjukkan 11 pesawat di Ovida, manakala stesen penyiaran Israel melaporkan terdapat 12 pesawat. Kehadiran itu mempunyai kepentingan politik kerana ia meletakkan aset udara paling berharga Washington sangat dekat dengan konflik dan menunjukkan bahawa Donald Trump tidak hanya bergantung kepada pangkalan negara-negara Arab untuk menyokong kekuatannya di rantau itu. Ia masih belum dijelaskan bila itu berlaku. Kenyataan terperinci oleh Pentagon tidak mengesahkan bahawa 12 pesawat pejuang yang diumumkan pada asalnya telah meninggalkan Israel bersama-sama. Dan juga tidak menjelaskan di mana pesawat-pesawat lain berada. Maklumat yang pasti. A informação segura neste kenyataan terperinci oleh Pentagon, pesawat pejuang yang diumumkan pada asalnya Israel menjelaskan bahawa pemurangan perang menunjukkan bahawa Washington mungkin sedang mengurangkan jumlah pesawat canggih berhampiran Iran kerana keperluan segera untuk penguasaan udara telah berkurangan. Amerika Syarikat juga mungkin boleh membuat pertukaran unit, penyelenggaraan atau pengagihan semula ke pangkalan Eropah yang lain. Pengagihan semula unit-unit itu juga akan melindungi pesawat-pesawat tersebut sekiranya risikan Amerika menjangkakan serangan Iran yang baru terhadap pangkalan di Israel. Tanpa kenyataan rasmi, kedua-dua kemungkinan masih terbuka. Fakta yang jelas ialah pergerakan itu berlaku selepas berbulan-bulan penggunaan intensif struktur ketenteraan Amerika di rantau tersebut. Pemunduran F-22 tidak bermakna Israel telah menamatkan operasinya. Di utara jalur Gaza, pasukan pertahanan Israel menyatakan telah memusnahkan 5 terowong Hamas yang jika digabungkan mencapai kira-kira 2 km. Menurut kenyataan tentara, struktur-struktur tersebut terletak di bahagian yang dikawal oleh Israel di garisan gencatan senjata. Dan operasi itu dijalankan oleh anggota simpanan Brigade berperisai ke-14 yang kemudiannya digantikan oleh Brigade ke-179. Ia adalah satu tindakan yang menunjukkan kesinambungan di darat,
walaupun sebahagian daripada aset udara Amerika Syarikat menukar kedudukan. Israel juga mengekalkan tekanan terhadap infrastruktur Hizbullah. Pasukan Israel memaklumkan telah menemui kemudahan dengan pelancar, mesingan, bahan letupan, peluru berpandu dan senjata lain yang menurut tentera telah disediakan. Pada 28 Jun, satu operasi yang disahkan oleh kerajaan Israel telah memusnahkan terowong sepanjang lebih 200 meter di Majdal Zone, di mana terdapat ratusan senjata dan titik jambatan. Hizbullah mengecam tindakan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata, manakala Israel menyatakan bahawa mereka tidak akan menerima pembinaan semula ketenteraan kumpulan itu di zon keselamatan. Satu krisis yang sama sekali berbeza tetapi sama mendesak. Kebakaran itu bermula di kawasan Almeria dan merebak dengan cepat disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan kering, cuaca panas melampau dan angin kencang. Pasukan penyelamat menemui mangsa di dalam kereta yang terbakar dan di kawasan di mana orang ramai cuba melarikan diri dengan berjalan kaki. Pihak berkuasa berkata, sebahagian besar mangsa yang maut adalah warga asing dan 4 mangsa yang ditemui dalam kereta dengan stereng di sebelah kanan berkemungkinan warga Britain. Lebih daripada 150 anggota bomba dan kira-kira 220 anggota unit kecemasan tentera telah digerakkan, manakala jalan-jalan ditutup dan penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko sepanjang beberapa jam pertama. Laporan awal menyebutkan 12 orang maut dan 23 orang hilang. Kemudian, Reuters dan Associated Press melaporkan sekurang-kurangnya 11 orang maut dan 19 orang hilang dengan operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Perbezaan ini tidak mengurangkan tragedi tersebut. Ia menunjukkan bahawa api masih lagi aktif, pasukan penyelamat masih terus memasuki kawasan yang terbakar dan pihak berkuasa sedang cuba mengesahkan nama, kewarganegaraan serta lokasi individu yang belum menghubungi keluarga mereka. Rejim Iran menggunakan pengebumian Ali Khamenei untuk mengekalkan mobilisasi menentang Donald Trump dan Israel. Di Mashhad, kumpulan-kumpulan telah membakar patung besar Donald Trump yang dibuat dalam gaya mainan semasa upacara pengebumian bekas pemimpin agung itu. Tenggok kalau Zé dos Maná Jadial Mumu. Lawan Bego, Heidah, Heidah. Dia dikebumikan di makam Imam Reza selepas upacara yang panjang. Sementara penggantinya masih belum membuat kemunculan awam yang dapat menamatkan keraguan tentang kepimpinan baru rejim itu. Kononnya, ia menunjukkan pasukan Iran dengan kepala peledak WDU-42B yang tidak meletup, yang dikaitkan dengan peluru berpandu AGM-158 buatan Amerika. Bahan tersebut telah disebarkan oleh akaun perisikan dari sumber terbuka dan masih belum menerima pengesahan bebas yang kukuh. Jika pengenalpastian itu disahkan, episod ini akan memberi nilai propaganda kepada Teheran dan akan menimbulkan kebimbangan di Teheran. E despertará preocupação em Washington. Mengenai pendedahan komponen ketenteraan, terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke penghujung. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.